Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi diizinkan Allah SWT mengizinkan kita untuk berjumpa lagi di alam maya ini. Alhamdulillah, insya-Allah kita semua ini dikurniakan kesihatan dan juga dikurniakan taufik dan hidayahnya sehingga dapat kita bertemu pada hari ini untuk meneruskan pengajian kita walaupun kita dalam keadaan Covid. Saya harap para jemaah semua dalam keadaan sihat. Apa khabar semua? Saya harap sihat belaka insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan dalam masa terdekat mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di masjid Yusuf Ishaq insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang saya muliakan, 2 minggu yang lalu kita membicarakan kitab Hikam li Ibn Athaillah rahimahullah. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pula kitab Hidayatus Salikin di Syekh Abdul Samad Al-Albani rahimahullah, yang mana sebelumnya kita telah membicarakan tentang bab salat tasbih. Maka pertemuan kali ini insya-Allah kita akan membicarakan pula tentang solat istikharah, iaitu pada muka surat 87. Dalam kitab ini Al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan dengan katanya yang bermaksud, barang siapa mencita-cita dengan suatu pekerjaan padahal tiada mengetahui akan dia, adakah baik meninggalkan akan dia atau baik pada perbuat akan dia, maka sesungguhnya telah menyuruh akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sembahyang 2 rakaat dengan niat istikharah. Jadi di sini bagaimana penekanan Imam Ghazali, barang siapa yang inginkan ataupun ingin melakukan sesuatu perkara yang mana ia bingung, dia merasa bingung, tidak tahu perkara mana yang perlu dipilih. Bila mempunyai pilihan 1, 2, 3 pilihan, jadi bingung, tidak tahu mana satu yang harus dipilih, maka di sini disyariatkan, digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita solat istikharah. Jadi ini pesanan Imam Ghazali rahimahullah. Dan juga di sini saya datangkan hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyarankan dalam sebuah hadis Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara fil umuri kulliha kama yu'allimuna as-surah min al-Quran. Berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kami untuk melaksanakan solat istikharah dalam semua perkara, seperti mana baginda mengajar kami surah-surah daripada Al-Quran. Jadi di sini bagaimana perbandingan yang dibuat oleh Jabir, bahawanya Rasulullah suruh kita solat istikharah, atau Rasulullah mengambil berat supaya mengajar kita, mendidik kita, membimbing kita, mentarbiah kita supaya solat istikharah seperti mana mengajar kita juga surah-surah daripada Al-Quran. Di sini menunjukkan akan kepentingan solat istikharah yang mana disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sini para ulama telah meletak beberapa syarat.
syarat untuk melaksanakan solat istikharah. Ada syarat-syaratnya supaya kita dapat melaksanakannya dengan sempurna. Pertama, kata ulama rahimahullah, seorang Muslim melakukan istikharah dalam perkara-perkara yang dia tidak pasti, dia tidak jelas, dia bingung manakah perkara yang lebih baik, yang lebih selamat daripada perkara yang kurang baiknya ataupun yang memudaratkan. Dua perkara, tidak tahu mana satu yang lebih utama. Maka ketika itu disuruh solat istikharah. Sebagai contohlah, dia bingung lah sama ada nak kerja ni dapat dua offer, dua peluang pekerjaan, syarikat A, syarikat B. Kedua-duanya memberi peluang yang sama, maka tidak tahu mana satu yang lebih baik. Maka ketika itu digalakkan solat istikharah. Yang kedua, syarat yang kedua, hendaklah istikharah itu dalam perkara-perkara yang harus ataupun perkara-perkara yang sunnah. Bermakna kita istikharah apabila ingin melakukan satu perkara yang harus, seperti mana yang saya buat contoh tadi. Artinya saya nak nak kerja yang mana satu, syarikat A atau syarikat B, ataupun dalam perkara-perkara yang sunnah, yang digalakkan. Contohnya kita nak sembahyang sunat, lepas sembahyang contoh sembahyang sembahyang subuh berjamaah di masjid, kemudian kita lepas sembahyang subuh berjamaah kita tak tahu, bingung, sekarang saya nak stay, nak duduk sampai terbit matahari, ataupun saya nak sembahyang isyraq di rumah ataupun sembahyang isyraq di masjid, contohlah. Ini pun satu perkara yang perlu kita fikirkan, duduk kedua perkara yang sunat. Namun bermakna kita tidak boleh istikharah sesuatu yang jelas haram. Sesuatu yang jelas haram. Artinya sekarang ada kita mendapat offer pekerjaan, satu pekerjaan, satu syarikat yang memang dia punya dasar pendapatan syarikat tersebut daripada sumber-sumber yang halal. Dari sumber-sumber yang halal. Syarikat A, syarikat IT, sumber yang halal. Gaji yang dia offer 3,000 sebagai contoh. Syarikat yang kedua, syarikat B. Syarikat B ni ialah syarikat yang menghasilkan, mengeluarkan arak, ataupun syarikat arak lah. Offer 5,000. So, ketika ini kita tak boleh istikharah. Kita kena pilih yang A. Kenapa? Yang A confirm halal, yang B confirm haram. Maka ketika ini tak boleh istikharah, kerana satu jelas halal, satu jelas haram. Maka kita pilih yang halal. Tapi apabila kedua-dua syarikat halal, baru kita boleh istikharah. Okay. Ataupun contohnya suatu kewajipan yang Allah perintahkan. Okay, kaum wanita diwajibkan menutup aurat. Kaum wanita diwajibkan menutup aurat. Ini jelas. Maka si perempuan ini merasa bingung, nak tutup aurat ke tidak ni? Maka dia nak istikharah. Maka kita kata ketika ini dia tidak perlu istikharah. Dia terus menutup aurat, kerana menutup aurat itu wajib. Membuka hukumnya haram. Kecuali kalau sekiranya dia memang jelas membuka aurat itu haram. Okay? Menutup itu wajib, jelaslah wajib. Namun sekiranya satu situasi, keadaan yang mana kalau sekiranya dia buka, maka memudaratkan, malahan boleh menyebabkan nyawanya hilang, umpama, maka ketika itu mungkin dia boleh istikharah minta petunjuk daripada Allah.
Artinya sesuatu yang yang wajib, tetapi kalau dilaksanakan menimbulkan kemudaratan yang dahsyat, maka sebaik-baiknya dirujuk kepada para ulama dan dia boleh istikharah. Wallahu a'lam. Okey. Itu syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga ialah solat istikharah ialah syarat-syarat yang sama seperti solat-solat yang lain. Jadi ini 3 syarat perlu dipenuhi untuk sembahyang solat istikharah seperti mana yang diketengahkan oleh para ulama rahimahullah. Adapun kepentingan istikharah, ianya sebagai simbolik, sebagai petanda, sebagai petunjuk betapa seorang hamba ini hatinya bergantung kepada Allah dalam setiap perkara, dalam setiap urusan dunia dan juga akhirat. Maka sentiasa dia merujuk kepada Allah, mohon kepada Allah petunjuk. Kerana kita ni sebagai manusia biasa yang lemah, yang daif, kadang-kala banyak perkara yang kita tak nampak, yang kita tidak lihat. Ada perkara yang tersembunyi ataupun perkara yang mungkin akan datang, berlaku perkara yang tak diingini dan sebagainya. Maka sewajarnya menyedari betapa lemah diri ini, betapa dhaif diri ini. Maka kita sentiasa bergantung kepada Allah, merujuk kepada Allah, mohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah memberi kita petunjuk mana satu yang perlu kita pilih, mana satu yang terbaik untuk kita memilih agar kita tidak tersasar ataupun kita tidak mendapat kemudaratan daripada pilihan yang tidak tepat. Jadi itu di antara kepentingan istikharah, tanda pergantungan kita kepada Allah, mohon pada Allah, dan pasti Allah akan menyayangi hamba ini kerana menyedari betapa lemah dirinya ini, betapa Allah tu maha bijaksana, maha mengetahui dan maha kuasa. Yang kedua, kepentingan istikharah ini juga untuk memberikan satu ketenangan tumakninah kepada diri seorang Muslim apabila dia sudah berbincang, sudah berdiskusi, kemudian setelah istikharah, kemudian dia membuat keputusan berdasarkan istikharah, maka jiwanya tenang, jiwanya yakin, laksanakan sambil dia bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang yang tidak beristikharah, kadang-kadang dia pilih tapi dia melakukan dalam keadaan yang bersalah, dalam keadaan yang tidak tenang, dalam keadaan yang tidak yakin. Tapi bila kita istikharah, kita tu minta pada Allah petunjuk, kemudian lepas tu kita buat keputusan, kita buat dengan penuh keyakinan dan pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu tentang betapa pentingnya istikharah dalam hidup seorang Muslim. Atas dasar itu Al-Imam Ghazali rahimahullah menyarankan supaya setiap pagi kita sembahyang solat sunat istikharah. Dalam kitab Hidayatus Salikin seperti mana pernah dulu kita bahaskan, Imam Ghazali menyarankan lepas kita sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, kemudian kita sembahyang sunat istikharah pada hari tersebut, kita mohon petunjuk daripada Allah agar memberi kita petunjuk, memberi kita bimbingan 1 hari penuh. Kerana dalam 1 hari itu pasti kita akan membuat keputusan. Dalam 1 hari itu pasti kita akan merasa bingung nak pilih yang mana satu. Maka kita membuat decision berdasarkan apa yang kita lihat. Namun kita pagi-pagi dah minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu sebabnya Imam Ghazali menyarankan kita solat istikharah setiap pagi. Adapun petanda-petanda ataupun petanda-petanda atau petunjuk menunjukkan istikharah kita diterima oleh Allah ataupun dikabulkan oleh Allah ataupun Allah memberi kita jalannya. Macam mana caranya? Maka di sini ulama telah meletakkan beberapa cara atau beberapa petunjuk. Pertama sekali ialah apabila seorang hamba itu setelah dia solat istikharah, maka di benak hatinya ataupun di fikirannya dia mula merasa cenderung kepada salah satu daripadanya. Dia mula cenderung kepada salah satu daripadanya, dan dia contohnya ada dua pilihan, A ke B. Setelah istikharah dan istikharah, dia merasa cenderung ke arah A.
merasa yakin bahawasanya A inilah yang tepat. Okey. Setelah dia berbincang, diskusi dengan pakar-pakar, dengan teman-teman yang dirasa lebih mengetahui, lebih memahami isu tersebut, kemudian dia istikharah, maka hatinya cenderung kepada pandangan A, cenderung dan yakin A lah yang tepat, maka itu petanda Allah telah beri petunjuk kepadanya untuk pilih A. Maka dia pilih A. Maka itu tanda petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia merasa yakin B, dia mula tidak suka pandangan B contohnya. Tadi cenderungan A, tapi yang ini pula dia mula rasa tak selesa dengan pandangan A, dia rasa tak suka dengan pandangan A, dia merasa pandangan B ni kurang tepat dan sebagainya. Yakin yang lebih tepat A, B dia tidak suka, dia benci dan sebagainya, maka itu pun petunjuk daripada Allah Taala. Tadi cenderung pada A, tapi ini benci pada B. Ini contoh Maka itu pun petanda bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi petunjuk kepadanya. Yang ketiga, keadaan yang ketiga ialah keadaan dia masih bingung. Masih merasa bingung dan keliru yang mana satu perlu dia pilih. Maka ketika itu maka dia gunakan akalnya, logika, rasional dan sebagainya sebagai penentu untuk memilih yang terbaik. Okey, maka dia pun setelah istikharah, kemudian dia bincang, dia diskusi, kemudian dia fikir secara mendalam, secara rasional, secara logika. Dia didapati berdasarkan logika dan sebagainya, pandangan A lah yang terbaik, maka dia ambil A. Itu pun petanda juga Allah SWT membantunya dalam menentukan petunjuk berdasarkan logika tadi. Okay. Keadaan yang ketiga tadi, ataupun setelah dia istikharah dan dia berbincang, dia berdiskusi, dia berfikir secara mendalam, secara rasional, secara logika, tetapi masih belum dapat juga lihat mana yang lebih baik, maka ianya bermakna dia kena teruskan istikharah. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Ini di antara petanda-petanda yang telah digaris pandu oleh para ulama rahimahullah. Adapun mimpi, kita dapat mimpi petunjuk, ia bukan satu kemestian. Lah, namun ianya membantu juga menambahkan keyakinan kita. Kita merasa cenderung ke arah A, kemudian kita tidur, kita mimpi A, insya-Allah itu sebagai mengukuhkan lagi apa yang telah sedia ada, tapi bukan sebagai petanda secara mutlak. Ada orang aku dah beristikharah berminggu-minggu, berbulan-bulan tak mimpi pun, maka dia tak buat decision. Jadi kerana dia sangka mimpi jawapan daripada Allah, adapun tak mimpi tak ada jawapan, tidak. Itu bukan yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang telah diketengahkan oleh para ulama, iaitu melihat pada tiga situasi. Pertama, dia yakin sepenuhnya dia cenderung berpandangan tertentu, ataupun dia benci kepada pandangan tertentu, ataupun yang ketiga dia masih merasa bingung, tapi dia mengambil dasar-dasar logika, rasional dan sebagainya berdasarkan perbincangan, maka dia pilih salah satu. Itu yang ketiga. Ataupun yang terakhir, dia dah bincang, dah diskusi, dah istikharah, masih bingung, masih tak pasti mana yang lebih tepat, dah bincang tetap tak nampak lagi, maka seyogianya digalakkan untuk terus beristikharah sehingga mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara petanda-petanda istikharah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya saya menyarankan, kalau boleh kita cubalah mengamalkan yang disarankan oleh Imam Ghazali rahimahullah, agar setiap pagi lepas sembahyang sunat isyraq 2 rakaat, kita sembahyang sunat istikharah, minta petunjuk daripada Allah supaya pada hari tersebut, pada hari yang kita solat istikharah itu, satu hari penuh Allah membimbing kita, Allah mengajar kita, Allah mendidik kita, Allah memberi kita petunjuk dalam kita membuat sebarang decision, sebarang keputusan untuk menentukan apa tindakan yang sewajarnya kita lakukan pada hari-hari tersebut. Itu yang
sangat-sangat digalakkan. Maka saya rasa sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan solat istikharah, agar kita mendapat bimbingan, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.